Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sini. Okey, Puan Mariam Muhammad Kasim. Selamat datang kepada panggil Kak Yam ya. Ya. Okey, selamat datang kepada Kak Yam di Zone Inspire bersama-sama dengan kami ya Kak Yam ya. Okey, untuk kita memulakan kita punya sesi, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Kak Yam sihat Kak Yam? Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Jadi memandangkan Kak Yam sihat, jadi kita bolehlah memulakan sesi kita ini. Okey Kak Yam. Kepada yang menonton kami pada malam ini, tim Inspire membawakan Kak Yam. Puan Mariam Kasim merupakan sukarelawan Outreach ABIM. Apa nama penuh dia tu Kak Yam? Islamic Outreach ABIM Center. Islamic Outreach ABIM Center. Maksudnya Kak Yam masa dah lepas belajar terus masuk ABIM ke apa Kak Yam? Oh tak ada. Kita orang akad dah umur dah berapa dalam 10 tahun lepas dah baru aktif dengan dan akak bukan member ABIM, umur dah lanjut tak boleh jadi ahli ABIM. Okey. Bukan okey. Lain pula dengan saya Kak. Saya dulu masa saya form 6, saya adalah ahli ABIM. Tapi masa tu tahun 95, 96 macam itulah. Kan? Lepas tu dah masuk belajar dah tak ada dah. Join lah 2-3 kali program ABIM masa itulah kan. Okey, apa pun terima kasih kepada yang menonton kita sekarang Kak Yam ini adalah volunteer adalah tim Inspire, Ina. Assalamualaikum Ina. Waalaikumsalam. Dan juga nanti mungkin pada kawan-kawan Kak Yam yang sedang menonton kan, kepada siapa saja yang sedang mendengar kami, diharap perkongsian daripada Kak Yam ini dapat memberi manfaat, dapat memberi suntikan yang memberi motivasi kepada kita untuk meneruskan kerja-kerja baik ini. Ya Kak Yam ya? InsyaAllah. Semuanya daripada Allah kan. Alhamdulillah. Okey. Untuk itu Kak Yam, Alang nak serahkan kepada Kak Yam untuk story latar belakang Kak Yam sedikit sebelum kita masuk kepada topik. Okey Kak Yam, silakan. Assalamualaikum semua. Jadi akak ni start dengan program Islamic Outreach ABIM ni lebih kurang tahun 2010 ke macam itulah. Sebelum tu akak lebih terlibat kepada program pemandu pelancong masjid. Okey. Di Masjid Negara. So one day ni kita punya pengarah program Islamic Outreach ABIM tu, Puan Omah Sulaiman, ajak akak pergi kampung Rasli lah. So dia cakap kampung Rasli Jadi dia kata dia kata oleh kerana pegawai Rasli ni dah lama tak bergerak, jadi dia ajak pergi, dia tengok melawat. Lepas tu dia cakap, Mariam lepas ni tak payah buat pemandu pelancong masjid, you in charge program Rasli. So semenjak tu lah. Okey. Itu yang mulanya. Sebelum tu akak adalah pemandu pelancong. Pemandu pelancong masjid. Sebelum tu background akak ialah terlibat dengan program-program interfaith. Interfaith. Jadi dia lari kan jauh beza. Interfaith, lepas tu pemandu pelancong di Masjid Negara, memberi penerangan dan sebagainya. Bila kita ada background interfaith, jadi kita boleh senang sikit nak masuk pemandu pelancong masjid. Sebab kat situ kita jumpa macam-macam agama kan. Pelbagai agama. Betul. Daripada situ, akak ni tanya
ke program orang asli. Tapi kadang-kadang Gian juga pergilah juga masjid negara. Yelah, berapa lama kat Masjid Negara tu? A few years jugalah. A few Ah, years sebelum akak ditarik ke unit orang asli. Oh, maksudnya akak ditarik ke unit orang asli tu, maksudnya yang kakak yang offer akak tu apa? Puan Mastura? Norma Sulaiman. Puan Norma. Puan Norma Sulaiman tu adalah daripada ABIM lah. Ada film lah, dia bos lah dalam tu. Dalam ABIM. Maksudnya Puan Norma ni memang Aurish Abim. Saya nak clearkan. Adakah Aurish Abim yang menguruskan pemandu pelancong di Masjid Negara? Alan tak pasti sama ada Kak Yam tersekat ataupun Halang yang tersekat sekarang ni. Harap mungkin ada yang bagi komen. Kak Yam? Alang tak pasti sama ada Alang ataupun Kak Yam. Biasalah kan kita kalau bersifat online ni memang kita akan stuck. Kak Yam? Okey Kak Yam. So dia dekat Islamic Aurish Abim tu dalam masa mula-mula tu memang buat program orang asli, program masjid tua, mosque tua lah. Sebelum akak masuk Aurish tu, akak terlibat dengan program di Islamic Information Services Foundation. Aurish sampailah sekarang. Faham. Macam-macam tempat yang akak masuk Kak ya? Actually 2 je lah. Sebelum tu IIS kan, tapi sebelum IIS tu memang tak ada terlibat dengan apa-apa program lah. Okay. Lepas tu daripada IIS tu kita belajar interface apa semua kan. Jadi pergi ke Masjid Negara. Kami tu kat Masjid Negara. Tapi lepas tu Masjid Negara dan lepas tu ditarik ke unit orang asli. Okey. Faham. Okey, memandangkan Kak Yam dah ditarik ke unit orang asli, mari kita bercerita sikit tentang orang asli ya. Para pendengar semua, sebelum kita masuk ke cabaran COVID-19 yang memang Kak Yam sangat seronok untuk bercerita perkara tersebut. Okey Kak Yam. Bermula dengan saya kenal Kak Yam bermula bila saya buat survey untuk satu program orang asli lah kan. Tapi itulah malangnya program itu tak jadi ya Kak Yam, minta maaf banyak-banyak. Namun begitu memang kita memang ingat lah, dan kita ingat orang yang kita terus keep in touch lah. Dan apapun Kak Yam, untuk kita meluaskan lagi pengenalan Kak Yam bersama dengan para pendengar malam ini, Kak Yam story sikit apa yang Kak Yam lakukan di kampung orang asli tu sampai 12 tahun tu Kak Yam. Kak Yam tak rasa boring ke Kak Yam? Exactly di kampung tu specifically tak sampai 12 tahun. The whole 12 tahun tu dalam college kan. Tapi Gabai tu start daripada tahun 2012. 2012. Lama juga, lama. Lama. Dah nak sampai lama. Betul. Dia punya metodologi dengan kampung orang asli, kalau kita di KL dan di Selangor ni, kita program kita ialah orang asli kita ialah orang asli di pinggiran hutan. Dia bukan masuk dalam hutan. Itu bezanya. Jadi program kita mula-mula tu memang mensantuni kanak-kanak. Lepas wanita-wanitanya, kelas masaknya, selain daripada main memula tu sebulan 2 kali. Alternate. Sebulan 2 kali. So lama-lama dah bertahun masuk a few years after that masuk ekonomi. Ekonomi era dulu lah. Pagi tanam pokok pokok limau, limau kasturi, lepas tu tambah-tambah lagi, lepas tu at the end kita decide untuk build satu role model kan. Kita dapat dana Azam Tani. Azam Tani itu kita buat projek Kelulut. Projek masih berjalan lagi.
Dan alhamdulillah dah dilepaskan kepada orang asli. So orang yang pengusahanya tu dah boleh berdikari sendirilah. So program tu Okey, okey. kita kami sudah berjaya lah. Ya, Sebab ya, dia, betul. the whole idea ialah pengusaha tu dapat naikkan income dia dan dia tak perlu nak bekerja dengan orang lagi kan. Dan at the same time dia boleh kaya penduduk tu potong rumput ke, cari daun ke, apa ke macam tu lah. Dan dia pun ada Kak Yam. kan. Okey, berapa ramai yang terlibat dengan Azam Tani ni Kak Yam? Projek Azam Tani tu mula-mula 5 orang. Daripada 5 orang tu yang berjaya 1 je. Okey, okey. Tapi sekurang-kurangnya ada yang berjaya Berjaya. So kita ada profit sharing kan. Mula-mula tu kita tolong jualkan. Bila kita jualkan kita ambil madu tu RM150 1 kilo kan, madu kelulut. Lepas tu kita kita dah ambil macam tu, lepas tu kita jual markup harga kan. So ada kita 60-40 macam tu. So kita ambil 40%, pengusaha ambil 60%. Lepas tu end on kita bagi kepada pengusaha tu kan. So dia dapat dah duit end of the year. Tapi lepas tu yang 40% tu kita simpan, kita masuk balik dalam program tu balik semula lah. Lepas tu dah second year tu, third year tu macam tu dia tak, madu tak mengeluarkan hasil, ada masalah apa semua. Okey. Dah okey balik semula. Lepas tu pengusaha dah masuk, dah berjalan, apa tu bila dah bergerak sendiri semua. Jadi sekarang kita dah lepas, kita tak campur lagi lah. So dia mula-mula tu je kita jualkan. Sekarang bergantung pada madu lah. Orang bila orang pernah kenal kan, jadi orang datang kontak dia sendiri, pengusaha tu sendiri untuk jual lah. Okey. Lepas tu dia pun buat Okey. Selain daripada program Azam Tani ni, program pertanian ni, apa program yang Kak buat lagi dekat kampung asli tu? Kalau ekonomi kita ada buat kolam ikan, lepas tu dengan cili. Lepas tu yang sekarang kita fokus utama kita ialah program pendidikan. Sebab kebanyakan anak tak pergi sekolah. Jadi masalah kewangan kan, masalah education ibu bapanya kan. Jadi dia tak pergi sekolah, ataupun dia pergi, dia berhenti. Jadi majoriti memang tak bersekolah lah. Ibu bapa tak boleh membaca. Jadi apa kita buat ialah program tu mula-mula sebulan, hujung minggu tu Sabtu Ahad je kelas kan. Tapi lepas tu Sabtu Ahad tak efektif. Lepas tu banyak program lain masuk kat kampung dan mengganggu kelas. Jadi weekdays 4 kali seminggu belah petang. Tapi terberhenti sebabkan PKP bulan Mac. Lepas sambung balik bulan Ogos tu kita tukar kepada pagi. Okey. Kak Yam seorang ke atau ada tim Kak Yam masuk? So sekarang ni ada tim lah. Masa pada yang sebelum ni, daripada tahun 2012 tu, dia volunteer bertukar-bertukar. So maknanya daripada universiti apa semua datang sama-sama kita kan. Tapi tu sekarang ni kita dah fokus kepada volunteer daripada area sana saja. Area Hulu Langat. Area Hulu Langat saja. Lepas tu guru-guru pun daripada area sana saja, daripada lokaliti kawasan yang sama. Sambutan macam mana Kak Yam di kalangan orang Hulu Langat ni? Okey. Orang Langat kita sebab kita tak banyak panggil volunteer datang, kita tak ada buka aktiviti program yang open to public kan. Jadi yang sekarang ni lah guru-gurunya datang, okey alhamdulillah. Lepas tu kita dah hire permanent guru lah. Sebab dia lah hari-hari kita tak boleh nak panggil volunteer datang on off tukar, tak boleh dah. Permanent guru kan, ya, sekolah kata tukar-tukar guru, nanti dia tak touchkan dengan anak muridnya kan. Guru tu dia ada seorang guru dan seorang pembantu guru. Maksudnya Kak Yam memang pergi ke sekolah untuk mendapatkan bantuan guru begitu? Tak, kita gunakan surau tu sebagai sekolah. Surau di Gabah itu dia ada satu surau As-Sakinah. Jadi kita gunakan surau sebagai sekolah. Jadi sudah jadi sekolah lah. Okey. Kak Yam, kenapa budak-budak ni tak pergi betul-betul ke sekolah? Kenapa? Satu sebab
ialah masalah kedaifan kan. Bila ibu bapa tak ada Okey. duit, mak tak cukup belanja apa semua. Jadi dia nak pergi cari hasil hutan, dia nak bekerja, siapa nak jaga anak, siapa nak hantar anak pergi sekolah. Lepas tu ibu bapa pun nak Oh. semua, mana dia tahu kan. Jadi kalau dia nak hantar anak dia kan, dia tak percaya orang nak ambil anak dia. Semua dia tak nak kena ada kos juga. Lepas tu makan minum anak dia lagi. Ya. Apa semua tu masalah jugalah guys. Mainly pasal kedaifan lah, kedaifan. Lepas tu kesedaran tu kurang. Ya. Rata-rata dalam kalangan penduduk Gabai ni rata-ratanya adalah memang mencari hasil daripada hutan ke? Sekarang dah makin kurang sebab dia dah pinggiran hutan kan. Dah makin moden. Tak pandai dah. Beberapa orang je yang masih ada cari daun-daun ke macam tu lah. Daun rebung ke macam tu kan. Yang lain tu dah bekerja di luar. Selalu dia akan kerja di macam kebun-kebun ke atau cleaner kat Putrajaya ke macam tu. Okey. Okey Kak Yam, kita nak greet sekejap daripada Nozia. Ni kakak Alang ni. Waalaikumsalam kot dia. Dia antara penonton setia. Okey. Kak Yam, nak tanya lagi ni. Okey, budak-budak ni tak pergi sekolah. Tapi semangat dia untuk belajar tu macam mana Kak Yam? Yang Kak Yam buat kelas daripada 4 kali seminggu tu. Macam mana semangat dia tu? Dia memang suka belajar. Dia suka. Basically dia suka ada orang belajar. Tapi jangan orang tu datang on off. Dia pun ada perasaan kan. Kita bila kita datang touch and go, kita datang tak ajar, dia pun hilanglah mood. Tapi kalau kita buat consistently, so dia akan konsisten juga. So mula-mula tu mungkin dia on off, tapi bila dah dapat momentum tu dia very disiplin. Kita boleh disiplinkan dia pakai kasut, masuk tangan. Dan dia akan datang awal. Kalau kita tak datang pun dia bisa kenapa tak datang. Okey. Kak Yam, apa? Ya, apa dia? Lama-lama. Sebab dia tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Biasanya duration time tu apa lama? Daripada pukul 9:30 tu sampai 10:45 tu masuklah makan. So, termasuk makan. Mood lah basically. Lepas tu kena tukar-tukar jugalah. Itu Kak Yam ambil daripada mana? Ke orang kampung tu yang masak ke apa macam mana? Volunteer akan uruskan. Volunteer. Maksudnya bawa daripada luar lah. Bawa daripada volunteer akan masak siap-siap semua. Mula-mula kita banyak je. Lepas tu kita tengok budak lapar kan. So jadi 2 kali. Pagi sekali, tengah hari sekali. Lepas tu ada makanan, dia orang lagi suka lah kan. Sambutan tu lagi banyak lah, lagi ramai lah kan. Kayam. Kecil pun nak datang. So kita kena cut dia supaya kecil-kecil tak boleh masuk kelas. Kalau tak bising. Macam tu lah. Habis budak-budak kecil tu Kak Yam, kalau kakak dengan abang dia makan, dia tengok je lah. Makanan kita provide semua. Okey. Yang kecil-kecil tak masuk kelas pun bila time makan dia boleh datang masuk makan. Okey, baguslah. Kesian pula Kak Yam kan kalau kita tak sediakan kan. Anak dewasa tak boleh. Betul. Betul tu okey. Line Kak Yam agak tersekat-sekat Kak Yam sebenarnya. Oh ya ke? Mungkin agak kena ubah posisi sekejap kot. Mungkin kalau Kak Yam boleh ubah sekejap. Mungkin kena dekat dengan tu kot. Dekat dengan tempat. Dekat router. Okey. Okey tak? Lebih baik. Okeylah dekat sikit dengan router ni. Situ jauh. Dekat dengan router. Dekat dengan router dia lebih baik. Okey Kak Yam. Ada tak sepanjang Kak Yam buat program ni dikenali sebagai Edu for Gabai ke apa Kak Yam? Saya ada baca. Itu yang Edu for Gabai tu semenjak kita buat kelas seminggu 4 kali tu lah. Macam besar lah. Betul lah kalau dah 4 kali seminggu, lepas tu makanan kita nak sediakan kepada seluruh kanak-kanak di situ. Memanglah tinggi Kak Yam kan. Dia lebih maksud bajet kita dia memang akan lebih banyak pada makanan macam tu kan. Makanan banyak.
Makanan banyak. Lepas tu Makanan paling banyak. Makanan paling banyak. Around guru kan. Sebab bila guru tu dia memang dah fix kan dia kena datang. Dah half. So yang itu pun peruntukan yang tinggi jugalah maknanya. Yelah, betul lah. Sepanjang daripada 2012 hingga sekini yang Kak Yam meneruskan program Edu4 Gabai tu, apa cabaran yang Kak Yam hadapi? Kalau untuk mula-mula first few years awal tu kita cabarannya ialah volunteer lah. Susah nak dapat volunteer konsisten. Dapat volunteer konsisten. Kita punya lokal macam makan di KL. So program ni sangat. So nak travel tu jauh. Kalau dapat volunteer daripada sini kita nak arrange transportation kan. Lain tu rasanya tak ada masalah sangat lah. Keuangan tu bila kita ada program, dia selalunya boleh cari dah dana. Bila ada program, dananya kita boleh cari, janji ada benda nak dibuat kan. Tapi cuma bila nak cari, tapi yang bila sekarang ni, dah sampai 2020 ni, kita fokus kepada volunteer ataupun yang dah ada di sana. Yang dekat kan. Jadi kalau kita ambil jauh, dia susah lah. Kos akan jadi tinggi kan. Betul. Okey. Maksudnya sekarang ni kalau bab dana memang tak ada masalah pada Kak Yam lah ya? Bukanlah tak ada masalah. Kita boleh cari. Boleh diusahakan lah. Kan? Konsep senang je. Kita buat apa yang terbaik. Ada dana maknanya tu rezeki orang asli lah. Orang gabai lah. Kalau ada rezeki, senang ya konsep akak. Jadi kita cuba jalan je. Rezeki tu Allah punya. Kalau orang nak bagi kat dia, orang dapat lah. Okey. Akak pernah tak memang tak ada bajet tapi akak teruskan juga program. Pernah tak? Setakat ni macam mana program akak ni kita cari bajet sendiri. Lepas tu faham. Bajet sendiri. So sebab akak koordinator pengarah program, so akak kena cek bajet. So setakat ni tak ada pula patah sebab tak ada bajet. Okay. Kita budget, when it comes to budget, kita memang minimize everything. Awal-awal program kita punya budget ialah kita tak cover, tak ada allowance untuk volunteer. Even akak ke apa semua memang tak ada allowance, tak ada apa. Okay. Lepas tu siapa yang volunteer kami, bukan saja dia tak ada allowance, dia kena cari funding. Maknanya kalau mana dia belajar, especially kalau student dia orang belajar kan. Jadi betul. Dia kena belajar. Kalau kita kata awak in charge education, awak kena siapkan preparation untuk barang-barang untuk education minggu ni sampai 7 tahun. Dia kena carilah buku ke alat tulis, kena dia bawa lah beg dia hujung minggu. Lepas tu dia kata dia nak bagi ubat cacing, pandai-pandai dia lah cari dalam bagi ubat cacing tu. Lepas tu kita tak belanja besar untuk cover kos makan satu kampung. Kita akan fokus pada kanak-kanak. Jadi kalau kita belanja, dia mesti on occasion macam hari raya. Besar. Tapi so far kita buat aktiviti, kita akan pastikan semua perayaan ni kita raikan. Maknanya ada infak Aidil Fitri, infak Aidil Adha, so beras makan sampai. So benda-benda tu ada. Maksudnya cara menyusun strategi ni kena tepat pada masanya lah. Supaya dana tu mudah untuk kita dapat lah. Kita dah tahu macam mana nak buat. Lepas tu kita tahu dah kalau kita bawa volunteer ramai-ramai, kos akan tinggi. Jadi bawa volunteer sikit-sikit ya? Jadi kita lagipun bila kita approach orang asli ni tak macam kita, sebab kita program yang konsisten focusing satu tempat. Jadi muka volunteer datang kena muka volunteer sama. Dia touch kan, sebab human touch kan, human punya touching. Kita tak boleh tukar-tukar sangat. Jadi sebab tu batch kan, macam kalau student ni ada dia few years dekat masa belajar, dia boleh tahan dekat sampai 2 years, macam 3 years kan. So jadi dia cost budget dia kurang lah. Jadi kalau kita occasion tertentu je yang kita akan makan semua orang macam tu. Faham. Okey, Kak Yam.
Okey, sepanjang Kak Yam berada di Gabai sehingga sekarang ni kan, apa pencapaian yang paling bagus yang Kak Yam rasa Kak Yam dengan tim dah capai? Apa pencapaian yang paling bagus? Pencapaian kita tahu tapi apa yang paling seronok bila budak-budak boleh bertanya, cikgu, Allah tu kan ada di atas kan, tapi bila Dewi kata Allah tak boleh turun. So maknanya so dia dah bertanya soalan. Dia nak tahu. Okey. Sapu, dia kata nak sapu. Tak apa, Allah suka disapu. Tak apa, Allah suka. Apa yang menyebabkan kita nak educate budak-budak tu. Okey. Faham. Allah suka, dia kata. Tapi bila kita bawa dia pergi keluar kan, ada satu program tu kita bawa dia keluar sebab nak belajar mengait di luar. Jadi Faham. Belajar kan, macam dia dewasa. Duduk di belakang kan. Lepas tu nanti dia kata, yang takut duduk belakang tu yang lain kata, kita orang Islam mana ada tuan tu. Sama saya. So dia dah faham. Okey. Maksudnya dia orang dah memahami apa ajaran yang disampaikan oleh Kak Yam dengan kawan-kawan lah ya. Itu dah menjadi nilai. Kelas kan, tapi nilai-nilai yang dimasukkan dalam program kan. Betul. Dah jadi nilai dalam diri dia orang. So dia bukan dia belajar dengan ceramah dengan kelas sangat kan. Okey. Suka dengan program ni lah kita berjaya good relationship dengan Jabatan Kerajaan dan juga dengan kita lah, dengan networking. Sebenarnya banyak networking. Kita bekerjasama dengan penggerak, dengan Jaguar, hubungan yang erat antara dia orang ni. Dengan dia orang memang, maknanya kalau katakan ada budak sakit kan, nak pergi hospital kan, Jaguar kata saya tak sempat nak pergi tengok. Cikgu pergi tengok tak? Saya dah pergi, tak apalah, saya bawa barang. So dia ada toleran. Ataupun saya kata, Ustaz boleh tak hantarkan? Boleh, dia pun ada toleransi. Lepas tu nanti kan orang ni meninggal, orang ni bagi tahu. So dia ada Okey. Yalah. Maksudnya pencapaian yang bagus pada Kak Yam adalah bila melihat perkembangan kefahaman budak-budak ni tentang agama itu, yang pertama. Yang kedua adalah networking yang bagus bersama dengan para penggerak di perkampungan tersebut ya. Dengan NGO lain, NGI kan. So bila kita ada macam bila kan nak raise makanan untuk kampung, untuk beras kata kan, akan tak perlu keluar duit sendiri, cari dana sendiri, ada kalanya. So kita just contact NGI yang biasa ada ni ke, ataupun kalau tak cukup dana kita, Ustaz saya ada banyak ni je, Ustaz ada berapa banyak? Boleh cari banyak-banyak, kita kompas. Betul. Itu sama penting lah. Betul. Maksudnya Kak Yam memang dah jadi kakak kawasan lah kat situ ya. Petik je dapat petik. Okey, tahniah Kak Yam. Okey Kak Yam, sekarang ni kita masuk tentang cabaran COVID pula Kak Yam. Apa yang berlaku dekat kampung tu ketika COVID melanda negara kita, dan apa yang menyebabkan Kak Yam terpaksa buat beberapa pembaharuan supaya Kak Yam dapat meneruskan aktiviti biasa yang Kak Yam dah buat kan? Okey Kak Yam. Okey, bila berlakunya PKP ni, kelas yang paling utama sekali kelas terhentilah. Kesian nak budak telefon, cikgu nak kelas, cikgu dah kata tak boleh PKP kan, tak boleh COVID kan. Jadi orang ada disiplin, lepas tu tiba-tiba tak boleh pergi sekolah balik kan. Jadi pendidikan lah. Jadi pada masa tu juga jadi beberapa bulan yang pertama masa PKP tu memang tak ada kelas lah. Jadi bila tak ada kelas, saya pun kita pun tak ada benda nak buat kan. Jadi tapi pada masa tu bila masuk minggu kedua kita dah fikir lah, mesti orang Gabai nak makan apa, dah habis dah PKP, dia orang tak boleh keluar, tak boleh kerja, apa dia orang nak makan kan. Jadi bila betul. Tu cari dana untuk impak makanan. Okey. Daripada impak makanan untuk Gabai tu, lepas tu kampung lain pun minta juga kan. Kampung lain pun
Jadi kita pun carilah dana, okey, ustaz kata kampus sana tak ada, kat cikgu ni pun tak ada, orang semua dah busy-busy tak ada makanan kan. So the second week tu dah busy kan. Ustaz tak berapa kan. Jadi mulalah dari situ. Dia dah jadi ini semua perkampungan orang asli di sekitar lah. Mula-mula dia infak untuk, memang kita fokus kepada orang asli. Akak kan orang asli. Okay. Transfer lah dana yang sama tu kepada orang asli lain. Tapi ada same time dana mula-mula tak banyak kan. Jadi kita kongsi-kongsi lah dengan penggerak lain, dia dapatkan tempat lain ke mana kan, kita kongsi-kongsi. So kalau kita bagi beras, orang bagi telur macam tu kan. Okay. Ada permintaan daripada asnaf-asnaf di area rumah Kak. Pucung kan. Jadi orang-orang kat sini kontak kat sini dah tak makan, dah makan bubur. Bila dah macam tu kita pun cair kan. Cair lah kan. Orang tak makan. Yalah, betul lah. Memang teruk lah masa minggu kedua tu dah memang conditionnya situasinya agak serius juga lah rasanya kan. Memang dia tak makan dan memang tengah makan bubur beberapa hari kan. Jadi tu saya pun raise fund lah. Okay. Apa tu COVID relief kan, infak for COVID relief tu kan mula-mula tu fasa pertama. Ini bawah Habim lah ni. Merana kita lah. Jadi masa-masa tu juga saya pun minta manajemen pengurusan saya, kita punya director kita, lepas tu staff kita, sekarang ni isu makanan. Kalau saya masuk duit hari ni juga nak buat. Boleh tak bekerja dalam masa hari ni juga? Saya masuk pagi, petang nak keluar duit. Sebab dia lapar, tak boleh ikut prosedur. Ya, betul. Mesti alhamdulillah dia orang boleh bekerja macam tu. Jadi masuk. Jadi bila saya blast WhatsApp kata nak perlukan dana ni, dana tak masuk. Jadi apa dana yang masuk ni kita cepat beli makanan lah. Ada kawan-kawan yang memang daripada macam Uza, dia NGI, lepas tu Puan Julaiha. So dia dah biasa dengan kampung-kampung tu. Jadi saya pun diperkenalkan dengan PVR Bukit Jalil. Okay. Dalam keadaan SOP kita tak boleh pergi beli barang. Kan masa PKP awal-awal tu dulu lagi ketat kan. Nak pergi beli barang. Betul. Tak boleh kan. So apa yang kita buat semua over the phone lah. Jadi macam over the phone, apa yang kita buat ialah kita order daripada malaikat mall ataupun supplier-supplier belah hampiran. Jadi kita gunakan, kita ada duit-duit yang masuk tu tak mestinya masuk ke IOA, ataupun ada kalau amount dia besar kita bagi tahu dekat penderma direct bayar ke supplier. So supplier akan hantar lori. Okay. So kita tak adalah nak ambil gambar ke apa semua, tak ada. Sebab pada masa tu yang penting makanan sampai. Kan? Jadi kita nak diri kan COVID kan. Okay. Jadi penaja yang bagi duit, dia tak nak tengok gambar ke Kak Yam? Kita biasa distribution je kita hantar gambar. Gambar tu saya tak ada lah. Masa mula-mula pergi tengok tempat itu saja sekali je pergi. Lepas tu yang lain Okay. Kita dah kenal. Okay. Yalah pasal kita setting dengan supplier kan, dan kita pun memang tak boleh keluar kan. Kita pada faham yang lain. Ini dari ada supplier ni macam Malaikat Mall, dia orang pun ada dana orang infak. Jadi bila kita bagi tak cukup ke sikit ke, dia pun boleh top up. Kita kita order barang macam telur, beras, so dia top up roti. Macam tu. So, dengan NGI kan, dia kata okey duit ada macam ni, saya akak book beras. Okey akak dah book beras, saya book telur. Macam tu lah. So dia networking dia kerja. Tapi kat situ saja memang lebih daripada 1,000 pack lah kita hantar. 1,000 keluarga? Lebih daripada 1,000. Kat situ penduduk dia daripada 1,800 satu pasar saja. Adakah penduduk betapa kritikal je keadaan masa tu. Kalau ada pun yang minta susu, kita tak bagi. Sebab apa? Duit yang susu baby, telur dan beras saja. Jadi kita kata adalah masak beras tu buat bubur bagi baby makan. Tu PKP kan masa tu semua orang tak tahu nak buat apa kan. Jadi NGO pun tak bergerak lagi. Jadi bagi pun susu. Lepas tu bila dah tenang sikit barulah kita buat untuk ibu tunggal kita bagi adalah bawang ke apa semua, minyak masak ke apa semua extra. Itu pun dapat satu
satu yang sikit je lah, mana satu blok aja ke macam tu untuk ibu tunggal saja. Tapi mula-mula tu memang beras dan telur sahaja. Sebab yang nak makan yang pemerlukan sangat memerlukan. Di PPS Bukit Jalil ni memang kesemuanya adalah B40 lah Kak Yam kan? Sebab nama pun PPR kan, boleh katakan macam tu lah. Tapi ada juga yang tak bukan penerima zakat ke apa semua, tapi disebabkan dah zaman sekarang PKP ni, mereka terpaksa lah mencari bantuan kan. Okey Kak Yam. Berapa banyak NGO ataupun NGI yang bekerjasama dengan Kak Yam sepanjang Kak Yam melaksanakan program ni? Tak tahu lah banyak ke tidak, tapi agak banyak NGI, ada 1, 2, 3. Lepas tu ada NGO agak lebih kepada Food Ranger dengan Malakat Mall kan. Okey. Diorang pun ada dana orang infak dan diorang boleh top up kadang-kadang ada masalah, ada lebihan kan. Okey. Lepas tu alhamdulillah imam kat situ pun bagus, jadi dia penduduk kat situ pun bagusnya adalah dia servis sendiri. Diorang servis sendiri, siapa yang perlu senarai-senarai tu semua dia dah provide kan. So jadi kita tak payah nak pergi turun padang, nak pergi cari data betul ke tidak betul ke kan. Maksudnya dia punya jawatan kuasa penduduk tu lah Kak Yam Kak Yam berhubung dengan jawatan kuasa penduduk. So jawatan kuasa penduduk bagi maklumat tu kepada surau. Surau Mustaqim kan, tapi dia dah tak masjid lah sebab ada sembahyang Jumaat kat situ. Jadi penting tu bila semua bekerjasama dia senang. Betul. Okey Kak Yam. Sepanjang Kak Yam terlibat dengan program COVID ni kan, ada tak saat-saat yang Kak Yam rasa macam dah macam fed up Kak Yam, ada tak? Fed up tu tak adalah. Okey. Fed up tu tak ada lah tu, macam rasa macam tak buat betul-betul, macam kita rasa ada masa tu macam bila nombor telefon tu dia dah diwawarkan kan. Jadi orang bila diwawarkan, jadi orang-orang yang kita tak kenal apa semua WhatsApp minta bantuan, dan kadang-kadang bantuan tu kita dah tutup kan. Macam tutup kan. Pada masa tu kita mana nak bantu. Waktu kita akan rasa macam mana nak bantu. Waktu kita tak tahu genuinity orang yang nak menerima tu betul. Genuinity dia, especially selepas kita bantu PPR tu, kita alihkan sikit kepada non-Malaysian. Okey. Sikit kepada non-Malaysian. So senarai nama tu Aurish, kat punya tim dalam Aurish tu ada yang dah bagi nama lah. So tapi nama bawa forward kan. Jadi ramai lah WhatsApp. Cik, kita kesian tak sampai hati kan. Kita tak tahu tidak kan, tapi kadang-kadang lokaliti dia orang tu jauh sangat. Disebabkan PKP tu kita nak pergi hantar ke sana susah. Ranger pun nak hantar ke sana pun macam daripada Wangsa Maju nak hantar ke Kelang macam tak praktikal kan. Jauh. Kat situ mungkin sebabkan network akak di area sana kurang, tapi lepas tu alhamdulillah kita dapat network daripada sana. Maknanya kita tahu ada NGO yang buat kat sana. So kita contact NGO tu. So nama NGO tu dan kita bagi nama ke NGO tu. So NGO tu uruskan. So maknanya area situ kita ke situ lah. Maksudnya sebagai volunteer, networking ni memang sangat perlu lah Kak Yam kan? Untuk kita melancarkan lagi apa yang kita buat kan? Betul. Lepas tu jangan kita fikir di program kita. Nak nama kan, tak boleh macam tu. Dia terima kan. Ada tak kes-kes orang tak puas hati dengan apa yang Kak Yam buat? Maksudnya tak cukup, ataupun ada orang lain yang terima lebih, kenapa dia terima kurang? Ada tak kes-kes macam tu? Benda tu tak sampai ke telinga Kak, tapi dia akan sampai ke peringkat masjid. Terima lebih, ada terima kurang sebab maklumat data tu tak lengkap kan. Ataupun bila dah masuk 1 bulan PKP tu, banyak NGO lain dah mula start kan. NGO, tapi dia tak melalui masjid. Jadi dia pergi direct.
double. Jadi Oh itu betul, faham. lebih ada penerima yang tak terima atau kurang. Jadi macam sebab itu kampung ke masjid ke macam itu. Okey. Jadi dia Tapi kira tu nak ikutkan bukanlah masalah yang dibuat oleh kita lah, dan masalah tu di luar kawalan kita lah. Kan? Di luar kawalan kita lah. Di luar Okey Kak Yang. Kita tak boleh buat apa lah kan. Rezeki lah dapat lebih kan. Betul Kak Yang. Dan rezeki orang tu. Agaknya doa dia tu makbul Kak Yang kan? Kita tak tahu kan Kak Yang? Yelah rezeki dia dah. Betul. Jadi Kak Yang punya strategi adalah dengan dana yang ada, dengan Kak Yang network dengan pelbagai NGI dan juga NGO, tetapi apabila tiba di kawasan yang Kak Yang target, Kak Yang attack masjid yang akan menguruskan pengagihan macam tu. Dia akan mesti kat dalam masjid. Masjid tu dia punya fungsi dia kan. Kita kena imarahkan ke masjid tu balik semula kan. Kita kena menaikkan lagi fungsi masjid juga kan. Jadi sebab imam, orang kalau tak ada semakin ramai makan cari masjid lah kan. Macam ada zakat lah apa kan. Ada surau mustaqim tu lah kalau kawasan tu. Jadi fokus kat situ. Imamnya bagus dan penduduknya, ketua kampung dia pun bagus. Dia orang bagi maklumat kepada imam. Jadi saya tak deal dengan ramai-ramai orang. Dia akad dia dengan direct kepada 1%, 2% that's it. Jadi asalkan maklumat tu betul dan kita ada volunteer yang tahu kawasan tu, yang memang pergi kawasan tu. Jadi memang duduk jadi kita tahu betul ke tidak maklumat tu. Jadi orang yang volunteer, yang tim akad ni dia akan tahu kat situ betul ke, dan kadang ada masa dia pergi melawat ke kawasan orang yang sakit ke, orang ibu tunggal ke, kematian ke, baru bersalin ke kan. So dia pergi lah. So jadi jadi kita kena ada tim daripada kawasan tu juga. Okey, strategi Kak Yam adalah Kak Yam memang ambil volunteer di kawasan yang memang Kak Yam nak buat program itu. Itu memang Kak Yam punya strategi macam tu. Jalian ni akan buat macam tu. Itu lesson learn daripada program orang asli gambar yang Kak kan. So mula-mula first few years tu akak tak ambil volunteer daripada kawasan yang sama. Jadi bila tak, itu yang dia effectiveness tu kurang. Jadi sekarang ni yang ke belakang ni baru kita start ambil daripada situ. Kita bekerjasama dengan Ikram, bagus. So bagus. So dia orang pun bagi introduce supplier, even dia buat introduce donor pun ada. So daripada situ sebab kita alirkanlah memang fokus macam itulah. Memang kita kena dan kita kena ketepikan my project, nama kita ni kan, orang kadang-kadang ada Ya. Yang penting manfaat untuk komuniti Kak Yam kan? Okey Kak Yam. Dalam Kak Yam terlibat dengan program-program dalam COVID ni yang melibatkan komiti masjid, melibatkan orang kampung, dan juga Kak Yam juga melihat kesusahan yang dialami oleh masyarakat orang asli sekatan demi sekatan sepanjang COVID ni, menyebabkan kehidupan dia terjejas. Jadi ada tak Kak Yam terfikir untuk melaksanakan pelbagai lagi program bersama-sama dengan mereka di masa akan datang Kak Yam? Kalau untuk program di Gabai ni kan, untuk orang asli ni, program ekonomi tu penting lah. So sekarang ni kita untuk macam pokok nursery lah. Program nursery maknanya dia akan ambil hasil hutan pokok-pokok yang cantik-cantik tu, dia boleh tanam balik atau tanam pokok-pokok lain juga kan. So kita plan untuk akan pokok-pokok macam tu lah, pokok-pokok terung ke, cili padi ke, anak-anak ke kan. So saya nak bekerjasama dengan nursery yang berhampiran kawasan tu lah. So sekarang ni tengah deal lah nak bekerjasama dengan dia orang tengok macam mana. So sekarang pun budak-budak kita dah train, part of the class syllabus tu ialah belajar menanam pokok. So dia orang tanam pokok lah. Tadi memang saya pergi Gabai tadi sebab dah PKP dah buka kan. So pergi tengok Gabai dan dah masa zaman PKP yang kita tak jumpa tu, dia orang dah alihkan pokok yang dia orang tanam dalam polybag tu ke atas tanah. So ada budak-budak dah pandai dah.
Dah pandai dah kan. Jadi okey lah, Oh, itu budak-budak. okay. Target dewasa lah. Tapi jangan train daripada budak-budak lah. So slowly yang Okay. itu yang nampaklah nasi pokok semua selain daripada sekarang ni dia orang dah banyak beralih kepada menanam cili. Ada beberapa ikut tanam cili jugalah. So yang ini akan dandai pula macam yang mana yang kena pasti tu cili macam tu. Cili sebab cili harga mahal makin senang. Yalah. Kak Yam ada kerjasama dengan Jabatan Pertanian ke apa dalam penanaman ni? Penanaman Jabatan Pertanian dulu pernah minta khidmat nasihat ke kan. Tapi so far yang konsisten tu tak ada. Jabatan Pertanian tak ada. Dia datang melawat tengok semua tapak kolam ke kan. Pun ada bagi nasihat macam mana flow air apa semua tu kan. Itu je lah. Sekarang ni itu saja. Oh, okay. Yang pokok-pokok yang Kak Yam kata, yang pokok-pokok hutan tu maksudnya Kak Yam menggaji diorang masuk hutan macam mana? Orang asli ni kita kena sebab dia pendapatan dia kalau dia masuk hutan dia nak kena keluar tu dia kena jual barang hasil dia kan. Jadi kalau katakan nak tera ke atau pokok apa tu apa benda nama pokok macam apa pula pokok kan. Okey kan jadi bila buy back. Maknanya kat kena dulukan duit. Maknanya duit. Jadi kita kena bayar upah. So sistem yang untuk program kelulut tu akan apply jugalah. So maknanya kita akan buy back. Dia akan dapat hasil minimum harga. Lepas tu kita jual. Bila jual kita akan ada keuntungan yang kita bagi balik kat dia dan kita simpan balik untuk program dia. So far kalau yang berjaya masa kita buat kelulut tu kita berjaya lah simpan duit daripada program tu kan. Cuma untuk berapa tahun? 3 tahun. Program tu 3 tahun. Sekarang ni maknanya bahawa Azam Tani tu dia dah lepaskan kita dah ada kontrak dengan Mardi pun dah habis lah. Sekarang ni kita nak buat sistem yang sama untuk program lain lah. Maknanya kalau macam cili kita tak payah bantu, dia dah boleh jalan sendiri, dia boleh jual sendiri. Tapi kalau kita kena marketkan sebab dia tak boleh nak mengira. Dia tak tahu nak jual mana. Jadi kita kena bantu yang itu kita kena buy back dan kita kena deal dengan nursery. So kalau ada orang nak masuk hutan ke kan, monstera ke pokok-pokok macam tu yang mahal hutan ke. Jadi dengan dia boleh kontak akak, so kita boleh minta orang asli cari, so kurangnya dia boleh dapat pendapatan. Kita dah plan nak menanam kecil-kecil ni kan. Untuk kita dah yang itu kita akan ada dia dengan NGI lain lah. NGI lain di mana kita dapatkan dana untuk tanah dan baja. Kan dia boleh carikan dana untuk supply tanah berbaja dengan baja semua sekali kan. Kita dah tidak nak start tu kita dah ada kena beli polybag, kena identify pokok apa nak tanam. Ada yang berminat nak terlibat dalam program ini ke? Ada yang berminat? Setakat ni ada beberapa orang yang berminat. Sekarang ni ada 2. Kita target jangan ramai-ramai. Bila kita buat projek ekonomi ni kita tak boleh target ramai-ramai. So kita akan kenal pasti role model yang kita nak develop. Dia mesti kita ada kan orang ni kita kena tak boleh bagi duit. So dia mesti kita bagi duit macam tu kan. Lepas tu dia kena sanggup kita nak berusaha buat benda tu sendiri. Kalau kita bagi hal dia akan tanam, dia akan bersihkan kawasan tu, dia ada inisiatif sendiri, baru kita boleh invest orang tu. Sebab dia nak jadi pengusaha kan, dia nak jadi penanam. Ni bukan kita role model manusia kan. Bukannya kita macam yelah, langkah bukan orang asli pun tak menjadi, ini kan pula ada orang kan. Yalah, betul lah. Kita dengan budak kita sendiri keusahawan kan. Ya, betul. Sebab ni dia cabar, jadi dia tak boleh ramai-ramai. Kita kena fokus. Orang ni kita kena bagi kerja tu based on minat dia. Okay. Dia tanam halia, so kita bagi dia projek halia. Macam tu. Dia kat kebun tanam cili, so kita bagi dia projek tanam cili. Dia mesti benda, jangan kita punya idea. Dia mesti apa yang dia nak. Itu yang macam Kak yang buat mula-mula yang Azam Tani kan, daripada 5 orang sekarang ni tinggal seorang, dan jelas yang kita tahu yang seorang tu yang sangat minat dengan program tersebut lah. Alhamdulillah lah dia berjaya lah, lepas lah kan. Kita pernah lepaskan dia. Tapi sekurang-kurangnya sebelum ni pun dia boleh lah hire orang untuk rumput dia kan. So dah ada income lah. Okay. So sekarang ni macam ada pandangan daripada Nozia ni, ni Kakak Lan ni subhanallah banyak cabarannya. Banyak cabaran yang Kak Yam terima kan Kak Yam. Kak Yam dengan tim terima.
Tapi tak apa, Kak Yam punya kekuatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan pada Kak Yam untuk terus maintain Kak Yam kan. Selain daripada apa yang menyebabkan Kak Yam kuat untuk meneruskan program-program yang sebegini Kak Yam? Apa benda yang dalam jiwa Kak Yam, dalam fikiran Kak Yam yang menyebabkan Kak Yam punya kekuatan? Kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan dia mesti kita kena ada good circle of friends. Good circle of friends ni maknanya guru kita yang menjadi kawan kita. Bila kita tengok mereka-mereka ni sibuk banyak aktiviti, jadi kita dia orang boleh buat macam ni, kenapa aku tak boleh buat? Kenapa dia orang jadi our inspiration kan, dia inspire. Jadi good circle ni penting. So masing-masing sebab apa kadang-kadang yang support program akak pun kawan-kawan dia orang NGO lain kan. Dia orang pun running something. So bila kita running something, kita running something macam Alam pun dah jadi kawan kan. Ya betul. Ya kawan-kawan. Running something, jadi we keep on macam masing-masing saling bantu membantu. Kita pun tengok orang tengah buat benda ni, orang ni tengah buat ni. So kita pun semangat nak meneruskan kan. Lepas tu kita tengok hari sibuknya macam mana dia boleh bagi masa macam tu kan. Jadi kita importance dia macam tu. Lepas tu kita kena guru apa semua macam tu lah. Dia bagi nasihat yang baik kita. Okey. Untuk Gabai, kita lihat projek yang Kak Yam rancang ni adalah program nursery tu kan. Lepas tu untuk PPR di Bukit Jalil tu ada program-program yang susulan untuk membantu mereka. Lagi COVID kita dah bersambung ni kan. So daripada PPR daripada awal PPR disebabkan program yang awal tu, lepas tu kita pun start bantu juga untuk gerobok rezeki kan. Jadi gerobok rezeki. Selain daripada tu kadang-kadang PPR kan dia ada banyak masalah kewangan, berhenti kerja, sakit pending dan dia perlukan ad hoc cash. Tiba-tiba kena rumah nak kena bayar deposit daripada ni cash. Jadi daripada situ akak dah mula dapatkan dana sikit-sikit bantu-bantu, tapi tak officially. Belum macam kita tak secara besar-besaran dapatkan dana lagi. So planningnya ialah nak memperkasakan program ni. Jadi planningnya ialah kita nak buat macam planning akak ialah buat satu program community building, asnaf community building. Tapi dia berstrategi. Kita bukan main pergi mana-mana asnaf kita bantu kan. Maknanya dia satu lokaliti dan kita akan fokus dana pergi ke masjid. Maknanya bantuan tu dan maklumat ke sukarelawan semua datang daripada kawasan yang sama. Apa yang kita buat ialah kita akan bantu in terms of skill, networking. Katakan dia nak buat strategic planning untuk surau dia. So kita bantulah cari orang yang boleh buat strategic planning. Kalau dia perlukan motivasi untuk sukarelawan, so kita carikan link untuk motivasi sukarelawan. Back to school ke apa semua kan. Jadi kita akan jadi center, maknanya rakan untuk menginfak. Maknanya orang penderma dia percaya bagi kita akan salurkan ni untuk jadi satu legacy membina komuniti. Building a person. So build community, dia kena start dengan masjid. Masjid tu dia kena perkuatkan dia punya sukarelawan dan penduduk di sekeliling dia, yang komuniti penduduk-penduduk tu. Jadi once bantuan dana daripada akak, daripada mana-mana dan sampai ke akak, so akak boleh salurkan ke situ. Katakan orang sakit pening ke ataupun dia berhenti kerja, dia nak buka nasi lemak kan. So kita perlu kan. So kita akan masukkan dana ke situ. Jadi kita akan alirkan ke situ. Jadi sama ada nak betul atau tidak orang tu, itu pentingnya sukarelawan di kawasan yang sama. Betul. Kalau akak yang pergi, orang boleh tipu. Orang boleh betul ke akhirnya ataupun dia boleh berlakon. Sebab kita dia. Tapi kalau penduduk kawasan tu sendiri, dia tak boleh maklumat tu insya-Allah akan se-accurate yang boleh. Kan? Betul. Dia ada sakit macam ni, betul ke macam ni kan. Jadi kita kat luar kita tak nampak. Hanya orang yang tinggal dia faham. Important itu program yang dirancang belum officially launch lah. Baru nak launch. Okey. Maksudnya program ini dia lebih kepada macam dari komuniti untuk komuniti Kak Yam kan? Jadi orang ramai kita bukan mana dia bersasar. Bersasar
kita tak pergi bagi orang A, B, C sana tak ada. So kita bersasar satu lokaliti dan dia ada follow up. Maknanya dia mesti jangka pendek. Maknanya kalau dia ada masalah keuangan untuk 2-3 bulan saja kita bantu kan. Kalau makan ruji tu boleh lama kan. Tapi kalau dia objektif dia nak keluarkan diri dia daripada masalah keuangan dia. So dia nak bekerja, nak jadi rider ke kan. Jadi itu temporary. Jadi kita boleh nampak perkembangan dia. Jadi kita tak perlu pergi situ. Betul. Pergerakan kan. Dan kita pun tak nak pergi selalu pergi monitor benda macam ni kan. Okey, maksudnya kerja sekarang ni peranan yang Kak Yang mainkan adalah Kak Yang menjadi orang tengah antara penaja dan juga aktiviti. Antara penderma dengan penerima. Dakwah manager dia. Program So dia nak bina legacy, dia akan bina community. Okey. Community dia tak adalah pergi berterabur sana sini, tak ada arah. So dia tahu, penderma akan tahu bahawa dia sedang membina satu community. Ya. Itu yang dinamakan bersasar tu Kak Yang kan? Bersasar, itu yang bersasar. Jadi kita boleh buat banyak usaha tempat kan, bergantung pada dana yang terima lah kan. Banyak-banyak tempat. Betul. Masjid punya komuniti, ahli jawatan kuasa masjid dan ahli jawatan penduduk mesti kuat. Betul? Mesti bagi kerjasama yang kuat. So dia orang kena bergerak dengan elok macam tu. Maknanya dia maklumat, dia pergi rumah ke rumah, pergi interview, betul tak orang ni sakit ke apa ke kan. Jadi dia pergi tengok sendiri. Baru kita boleh, barulah benda dia boleh bergerak. Okey. Ya betul. Kalau kita saja di pihak NGO ataupun NGI je yang bergerak aktif, tapi komuniti tidak memberi kerjasama yang sebagaimana kita harapkan, apa yang kita inginkan tu tak dapat nak dicapai sebagaimana yang kita matlamatkan Kak Yam kan? Betul, macam tu. Dia akan jadi kita akan penat. Kita sendiri akan puras. Kita akan penat. Betul. Kenapa kita dah bantu orang tak berubah juga kan? Betul. Kerana apa semua agak-agak tek ayam di projek dia kan. Terima dengan betul. Lepas tu fungsi masjid juga dia akan monitor pendidikan agama orang tu, ajak ke masjid, ke surau ke kan. Macam itulah. Jadi juga betul selain daripada bantuan in terms of material ni, kerohanian tu perlu diperkasa. So sekarang paling penting psikologi, psikologi, advice, semua kan. Lepas tu rohani, semua tu kena ada. Jadi kembali kepada surau, kembali ke masjid dan ni semua kita akan cuba slowly lah masukkan. Jadi kadang-kadang kalau especially kalau asnaf nak pergi khusus motivasi, khusus agama pun kan, kadang-kadang mahal, asnaf tak mampu. Jadi kalau kita boleh network dengan orang NGO ke ataupun organisasi yang sekarang Kak Yam. So dia kerohanian. Jadi dia akan macam bawa lah macam keluarga. Memang Kak Yam menggunakan model memarakkan fungsi masjid tu sendiri Kak Yam ya? Maknanya kita bukan kita nak mengembalikan, kita nak membangunkan komuniti kan. Modelnya ialah based on pengalaman di Gabai. Sebenarnya sama. Jadi kita daripada kesilapan, kelemahan yang kita lakukan dekat situ, kita cuba nak bawa kepada PPR, keluar daripada kampungan orang asli kan. Kita dah bawa daripada orang di luar kampung orang asli, dia lebih boleh membaca, menulis, semua education dia lebih tinggi kan. So dia punya sepatutnya kalau kampung orang asli tu jangka masanya lagi lama, 10 tahun ke, kalau di luar tu mungkin jangka masa tu akan jadi lagi pendek kan. Betul. Target kita akan terus bekerjasama untuk selama-lamanya dengan satu-satu tempat tu. So maknanya bila betul. perkasa masjid tu dah boleh jalan sendiri semua, kita tak perlu dah dekat situ. Betul. Okey. Boleh buka banyak-banyak. Betul Kak Yang. Boleh berpindah ke lokaliti yang lain Kak Yang kan?
Tapi boleh dikatakan idea Kak Yam and the team ni sangat bagus dengan modelnya, sebab kita menggerakkan komuniti setempat untuk menjaga kemaslahatan komuniti itu sendiri. Ya, macam tu. That's the whole idea. Kan, kira sangat bagus. Okey Kak Yam, kita sebenarnya sudah 1 jam 1 minit saya kita dah berlangsung. Kak Yam, mungkin ini adalah kata-kata akhir daripada Kak Yam. Boleh Kak Yam berikan nasihat-nasihat kan kepada aktivis ataupun kepada sukarelawan, apa nasihat-nasihat yang Kak Yam rasa itulah sebenarnya yang Kak Yam telah lalui dan itulah sebenarnya yang berkesan untuk kita bergerak sebagai sukarelawan yang tidak mengharapkan sebarang balasan. Okey Kak Yam. Macam mana selalu kita attach dengan good circle of friends, guru yang bagus. Guru-guru yang bagus. So kita kena tengok mereka bukan pergi kelas belajar tak. Akhlak mereka, apa yang mereka buat, itu kita kena belajar. So ada benda kita belajar daripada diorang while kita duduk dalam kereta bersama dengan diorang, dia bercerita-cerita. Yang itu informal learning kan. Jadi kita belajar melalui melihat, bukannya teori. Apa orang buat kita duplicate. Lepas tu kita kena guru kita tu siang dia punya dah busy, malam dia tahajud tak paling banyak. Itu kita buat lah. Kita kena buat lah. Allahu Akbar. Tapi kita tengok alamak dia macam mana aku nak buat kan. Alamak ini aku tak jaya lagi kan. Macam tu. Tapi kita tengok kita tengok alamak orang ni sibuknya kita kan. Jadi kita kena good circle. Lepas tu kita kena bila kita kena ada yang orang yang mengajar Quran yang baik. Jadi kalau kita ada masalah ke apa, dia akan ada kita nasihat based on Al-Quran. Macam contoh kan, bila kita dalam NGO ni, kita kadang-kadang ada konflik dengan sukarelawan ke, dengan pengurusan ke kan. Ini semua cabaran yang normal. Jadi syaitan ni dia nak mengajak kita stop. Senang aja kan, macam-macam konflik lah timbul kan. Ya. Benda tu akan muncul. Jadi kalau kita ada kita kena terima nasihat daripada orang yang ada Quran. So dia tak akan nasihat dengan betul. Jadi kita akan orang banyak lah. Orang kritik ke apa semua tu kan. As long as apa yang kita buat tu for the sake of Allah, memang kita minta Allah punya guide dan tak lari daripada pandangan tu. Jadi kita kena ignore. Jadi kita hati kita tak boleh terlampau mudah kecil hati. Nak buat dia kecil-kecil hati tak boleh. Tapi kita memang kena minta Allah guide kita betul-betul. Okey. Yang kita lihat apa yang Kak Yam, pendekatan Kak Yam, aktiviti Kak Yam mau kepada surau, mau kepada masjid. Kak Yam menekankan isu kerohanian. Begitu juga untuk kita menjadi sukarelawan yang tenang dan tenang dalam tindakan kita. Kita kena rapat dengan Al-Quran. Kan? Begitu. Sebablah kita perlu ada kawan-kawan dan memang gaya hidupnya rapat dengan Al-Quran. Begitu Kak Yam ya? Dengan Al-Quran dan buat something yang memang betul kan? Macam tu lah. Betul. So kita tengok modal tu lah. Okey. Put Quran into action. Betul. Into action. Ya, maksudnya segala pergerakan kita, segala gaya pemikiran kita, segala tindakan kita, emosi kita berlandaskan apa yang Al-Quran suruh. Begitu Kak Yam ya? Yalah. Ya macam tu. Betul Kak Yam. Okey Kak Yam. Begitulah kita pada malam ni Kak Yam. Kan? Lebih masuk. Ya, macam mana yang kita bercakap sebelum ni agaknya dalam setengah jam, rupanya 1 jam Kak Yam 1 jam 5 minit. Dan kami mengharapkan kepada semua yang ada bersama kami dan selepas ini siapa yang menonton rakaman ini, kita mengharapkan ia akan dapat memberi manfaat dan juga akan dapat memberi panduan kepada semua. InsyaAllah Alan dapat merasakan perkara itu dan Alan juga seperti dapat idea pula
untuk menjayakan program-program program-program kami berlandaskan model yang Kak Yam ada story malam ni kan. Okey, okey, terima kasih Kak Yam banyak-banyak dan harap kita punya hubungan ini berterusan insya-Allah. Dan kepada yang menonton kami, jika mahu tahu tentang program-program Kak Yam selepas ini, nak rujuk kat mana Kak Yam? Nak tengok? FB Kak Mariam Kasim atau pergi ke Islamic Outreach Abim Center punya official boleh WhatsApp, boleh message kat situ. Okey. Tapi akan jarang update jugalah program gambar itu, akan selalu update dekat FB pribadi ataupun apa tu Outreach punya FB. Okey. Maksudnya FB Outreach Official akan ada maklumat-maklumat tentang program yang Kak Yam dengan tim laksanakan dan mungkin boleh melihat dan mungkin boleh menyertainya kalau kita memang berada di kawasan tersebut dan mungkin boleh menyalurkan dana Kak Yam untuk program-program yang dilaksanakan. Okey. Ala rasa mungkin sampai di sini saja. Terima kasih Kak Yam banyak-banyak. Terima kasih kepada yang menonton, Kode, Yus, Ina. Ina cakap dengan Kak Yam, thank you Kak Yam dengan Kak Lang. Okey, sama-sama Ina. Okey, kita akhiri sesi kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey. Okey Kak Yam, jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, bye. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Kak Yam. Bye.